صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 57, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian yakni kemudian daripada 4 sahabat. Kemudian ada 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Kemudian daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan kemudian daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. 6 orang, yakni 6 orang sahabat yang Nabi kita mengkhabar, yang Nabi kita menceritakan dengan khabar gembira, yang Nabi kita mubashiruna bil jannah, yang mengkhabarkan dengan khabar gembira dengan tentu masuk syurga. Iaitu pertama Talhah bin Abdullah, kedua Zubair bin Awam, ketiga Abdurrahman bin Auf, keempat Sa'd bin Abi Waqqas, kelima Sa'id bin Zaid, keenam Ubaidah Amir Al-Jarrah. 6 orang sahabat yang dikhabar gembirakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syurga, dipanggil mubashiruna bil jannah, yang dikhabar gembira dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita maklumlah 10 orang sahabat yang mubashiruna bil jannah, yang dikhabar gembira dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana sahabat-sahabat yang dikhabar gembira dengan syurga bukan hanya 10 orang ni sahaja. Bukan hanya 10 orang ni sahaja. Termasuk yang dikhabarkan gembira dengan syurga Allah secara qat'an, secara putuhnya adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, dan juga Fatimah radhiyallahu anha. Itu pun yang dikhabarkan dengan gembira dengan syurga qat'an, secara putuh. Bukan hanya 10 orang sahabat ni saja. Cuma berhimpun 10 orang sahabat ini pada hadis yang masyhur. 10 orang sahabat ni dikhabarkan dengan khabar gembira pada satu hadis yang masyhur.
hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Hadis ni yang diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW bersabda, Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah wa Sa'id bin Sa'id fil jannah. Ni mana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhimpun dalam satu hadis. Hak sahabat yang dikhabarkan gembira dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Lakoh tadi dah. Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Utsmanu fil jannah wa Aliyun fil jannah wa Talhatun fil jannah wa Zubairu fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'd bin Abu Waqqas fil jannah wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Ni. Jadi dalam satu hadis yang masyhur Nabi sebut ke-10 ni. Sebab itulah kita masyhur dengan 10 orang sahabat yang mubasysyiruna bil jannah, yang dikhabar gembira dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Sayyidina Bilal tapak kakinya didengari di syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hadis-hadis yang lain menceritakan sahabat ni syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan hanya 10 sahabat ni sahaja yang dikhabarkan oleh Nabi dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fatimah radhiyallahu anha dikhabar gembira dengan syurga qat'an ai jazman putus. Tapi kitanya yang duduk dengar semua 10 sahabat yang al-mubasysyiruna bil jannah. Jadi pembicaraan berkaitan dengan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana selepas daripada para nabi, sekalian para anbiya, yang paling afdal adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pergi kepada sahabat-sahabat kepada rasul-rasul yang lain. Selepas daripada para anbiya, yang paling afdal secara ijma' ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, kemudian turun kepada Nabi Rasul 20 orang lagi itu, yang melengkapkan bilangan Rasul yang 25 orang yang wajib atas kita mengetahui dan berpegang secara tafsil. Jadi 25. Hak 5 tu turutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Tu hak 5 ni ulul azmi, yang 5 ni ulul azmi yang banyak menanggung kepayahan ni. 5 ni mengikut susunan. Kemudian turun kepada lagi baki 20 orang. Hak 20 orang ni tak boleh letak susunan lah, tapi berlebih kurang di antara satu sama lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak ubah nombor tak boleh lah. Yang ke-6 Nabi mana, yang ke-7 Nabi mana, yang terakhir yang nombor 25 Nabi mana, tak boleh lah. Selepas habis hak Rasul 25 ni, turun kepada Rasul-Rasul yang lain yang jumlahnya 313 orang yang kita masyhur. Habis 313 ni, 313 ni di dalam tu hak 25 itulah juga. Habis 313 Rasul ni turun kepada para anbiya yang masyhurnya bilangan 124,000 orang,
Yang mana 313 rasul ni masuk dalam 124,000 orang lah. Sebab rasul pasti di kalangan nabi. Jadi rasul 313 ni di kalangan nabi hok 124,000 orang. Habis ni hok nabi, habis nabi semua sekali turun kepada malaikah, kepala malaikah yang 4. Jibril alaihissalam, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Turun lagi kepada baki lagi malaikat yang 6, 10 malaikat. Ru'asaul malaikah, kepala-kepala malaikat yang 10. Betul setakat tu, ni turun kepada bicara sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis sahabah Nabi Rasul yang lain, turun kepada para aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala, turunlah kepada awamul malaikah, malaikat hak kebanyakan tu. Habis awamul malaikah, makhluk yang paling ramai sekali, turun kepada awamul bashar, baru turun kepada manusia hak kebanyakan. Manusia hak kebanyakan. Kita ni kebanyakan lah. Bukan khawasul bashar. Khawasul bashar itu di kalangan para aulia. Jadi di kalangan para aulia, khawasul bashar itu lebih tinggi kedudukan daripada para malaikat lagi. Lebih tinggi daripada para malaikat hak kebanyakan tu lah. Hak kepala malaikat tu lebih tinggi daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi para malaikat hak kepala tu di bawah daripada sekalian nabi-nabi dan rasul. Kepala malaikat turun kepada di kalangan auliaul bashar, manusia dengan kekasih Allah. Dimulai dengan sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in, turun kepada aulia apa semua, turun kepada malaikat hak banyak-banyak, turun kepada manusia yang kebanyakan, yang bukan di kalangan aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu susunan dia. Jadi sekarang ni nak bicara hak di kalangan sahabat. Jadi kalangan sahabat yang paling lebih sekali adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sebenarnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini 4 sahabat yang paling lebih sekali. 4 sahabat yang paling lebih sekali. Sebab ada riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maknanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kunna naqul, kami berkata, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u, walhal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang kami katanya. Kami kata, sahabat kata, khairu hazil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin summa Umaru summa Utsman summa Ali. Kata kami sahabat ni, bukan Nabi kata, sahabat yang kata, tapi Nabi dengar. Kami katanya khairu hazil ummati ba'da nabiyha, selebih-lebih ini ummah selepas nabinya ialah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nabi dengar pada falam yanhana, maka tidak menegah oleh Nabi akan perkataan kami. Dipanggil apa? Hadis takriri. Hadis kauli, Nabi kata. Hadis fi'li, Nabi buat, sahabat yang beritahu apa yang Nabi buat. Hadis takriri ni sahabat kata, Nabi tak kata apa, sahabat buat, Nabi tak kata apa. Dia panggil hadis takrir. Takrir apa takrir? Aku tak panggil tak. Hadis qauli, sabdaan Nabi, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil hadis qauli. Lafaz hadis tu keluar daripada lidah
Nabi SAW. Hadis fi'li Nabi tak kata, tapi Nabi buat. Bila Nabi buat, sahabat pun, aku melihat Nabi SAW buat begian. Itu hadis fi'li. Hadis takriri ni, sahabat yang kata, Nabi dengar, Nabi tak kata apa. Sahabat yang buat, Nabi tengok, Nabi tak kata apa. Tapi bukan Nabi yang kata, bukan Nabi yang buat. Sahabat yang kata, sahabat yang buat, tapi Nabi tak tegah. Mana apa tu? Dia panggil hadis takriri. Jadi hak kata ni selebih-lebih daripada ummah ni, selepas dia Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali ni, sahabat Nabi tak tegah. Jadi susunan ni susunan kira kepada hak hadis Nabi jugalah. Hadis takrir dia panggil. Hadis takrir. Tapi memang ada pandangan. Hak Syiah tu kita maklum lah. Hak Syiah. Fuq Khattabiyah dia melebihkan Sayyidina Umar. Fuq Khattabiyah yang dibangsakan pada Ibnu Khattab. Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Puak Khattabiyah ni, mereka menyatakan bahawa Sayyidina Umar lah hak paling lebih sekali. Sayyidina Umar hak paling lebih sekali. Kalau hak Puak Syiah tu, kita maklum lah. Puak Syiah ni, hak ni hak paling lebih sekali adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hak Syiah yang pertengahan, hak lebih sekali adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Bakar lebih juga. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman lebih juga. Tapi lebih Sayyidina Ali. Itu Syiah yang pertengahan. Kalau Syiah yang melampau, tolak terus dah lah. Sayyidina Bakar ke, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali ke, Sayyidina Uthman ke. Itu Syiah yang melampau. Sampai pengkat mengkafirkan para sahabat. Syiah yang pertengahan, Sayyidina Ali yang paling lebih daripada Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Bakar lebih. Bukan tak lebih, Sayyidina Bakar lebih. Tapi lebih Sayyidina Ali lagi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cuma adalah di kalangan setengah-setengah, di kalangan setengah-setengah ahli sunnah wal jamaah, dan juga pandangan Imam Malik bin Anas yang menyatakan bahawa lebih Sayyidina Ali karramallahu wajhah daripada Sayyidina Uthman. Tu. Sayyidina Uthman je lah pandai ni. Ada setengah pandangan di kalangan ulama ahli sunnah dan jumhur Mu'tazilah. Syiah Sayyidina Ali lebih daripada semua sekali lah. Syiah Sayyidina Ali lebih semua sekali. Tapi ada setengah di kalangan ahli sunnah dan juga jumhur Mu'tazilah. Kebanyakan Mu'tazilah menyatakan bahawa lebih Sayyidina Ali karramallahu wajhah atas Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sajalah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tu hak atas sekali. Tu hak atas sekali. Tu hak atas sekali. Jadi kalau kira Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Ada gitu. Ini ada di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpandangan seumpama tu. Yang berpandangan seumpama tu. Berjugalah pandangan hak Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas pada kata dia hak mula-mula. Hak mula-mula lah, tapi kemudian bertukar lah. Sebagaimana hak susunan tadi. Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu hak Imam Malik bin Anas. Tapi perkataan Imam Malik hak mula-mulanya Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Itu perkataan Imam Malik hak mula-mula. Dan itu perkataan ahli Kufah. Dan itu perkataan setengah daripada ahli sunnah. Dan jumhur kebanyakan Mu'tazilah. Mereka melebihkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah hanya atas Sayyidina Uthman.
fayuqaddimuna aliyan ala Utsmana faqat. Mereka melebihkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah atas Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu saja. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, waktu nombor 1 nombor 2 lah. Nombor 3 nombor 4 ni. Nombor 3 nombor 4. Ada pandangan nombor 3 Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Utsman nombor 4. Ini pandangan Imam Malik bin Anas, pandangan hak mula-mula. Tapi kemudiannya Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali lah. Ini hak jumhur ahli sunnah wal jamaah. Ikut susunan tu lah. Kalau puak-puak Khattabiyah, Sayyidina Umar nombor 1. Puak Syiah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah nombor 1. Syiah yang sederhana, Sayyidina Ali lebih daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tu sudah katalah. Memang lebih sangat lah. Tapi lebih Sayyidina Ali. Tu Syiah yang sederhana. Jadi ahli sunnahnya mengikut turutan Khulafaur Rasyidin. Yang mana dalam kitab menyatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Ni ada dinyatakan dalam kitab Tuhfatul Murid. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun. Sayyidina Abu Bakar lah yang paling singkat sekali menjadi khalifah. 2 tahun je. 2 tahun 3 bulan 10 hari. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah 10 tahun 6 bulan 8 hari. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 10 tahun 6 bulan 8 hari. Kemudian menjadi khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yang paling lama 11 tahun. Paling lama lah. Sebab Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 10 tahun je. Tapi Sayyidina Abu Bakar lah yang paling singkat 2 tahun. Jadi Sayyidina Umar 10 tahun 6 bulan 8 hari. Sayyidina Utsman 11 tahun 11 bulan 9 hari. Sayyidina Utsman 11 tahun 11 bulan 9 hari. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah 4 tahun 9 bulan 7 hari. Sayyidina Ali karramallahu wajhah 4 tahun 9 bulan 7 hari. Himpung semua tu. Fal majmu'u, himpung semua. Tis'atun wa ishruna sanatan wa sittatu ashhurin wa arba'atu ayyam. Fal majmu'. Majmu' ni jumlah dia, himpung. Tis'atun wa ishruna sanatan wa sittatu ashhurin wa arba'atu ayyam. Itu jumlah semua sekali. Jumlah semua sekali. Tis'atun wa ishruna sanatan, 29 tahun. Wa sittatu ashhurin, 6 bulan. Wa arba'atu ayyam, 4 hari. Itu jumlah dia. 29 tahun 6 bulan 4 hari. Kemudian campur dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Hak Nabi 10 tahun. Hak Nabi 10 tahun. Kemudian kata Nabi, al-khilafatu ba'di salasun. Pengganti selepas aku salasuna sanatan, 30 tahun. 30 tahun. Hak Nabi 10 tahun, jadi 40 tahun lah semuanya. Nabi 10 tahun mendirikan kerajaan Islam di Madinah.
Kemudian wal khilafatu ba'di salasun. Pengganti selepas aku Nabi sebutnya 30 tahun. Lepas tu akan berlakulah apa ni? Gigi menggigi. Mana pertelingkahan. Jadi hak Nabi sebutnya 30 tahun. Hak tadi jumlahnya semua sekali 29 tahun 6 bulan 4 hari. Jadi tak cukup lagi 6 bulan. Tak cukup lagi 6 bulan tu. Sebab Nabi sebutnya 30 tahun. Jadi hak 6 bulan lagi tu adalah pada masa Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, sebelum diserahkan tapak pemerintahan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab Sayyidina Hasan sempat pegang selama 6 bulan. Jadi bila berlaku pentelingkahan, Sayyidina Hasan serah kepada Muawiyah, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Ada ni. Jadi mencukupkan 30 tahun, pengganti selepas Nabi adalah pada masa Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu selama 6 bulan. 6 bulan. Itu hak khilafah selepas dia Nabi. Sebab itulah kata Muawiyah, ana awwalul muluk. Akulah raja yang pertama. Dia raja yang pertama lah. Adapun 30 tahun tu khilafah pengganti Nabi. Al khilafatu ba'di salasun. Pengganti selepas aku 30 tahun. Sampai kepada yang terakhir adalah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu 6 bulan. Maka diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah berkata, ana awwalul muluk. Akulah yang pertama-tama raja. Bukan khilafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilafatun Nabi 30 tahun. Al-khulafa'ur rasyidin 30 tahun. Khilafatun Nabi. Al-khilafatu ba'di salasun, Nabi kata. Khilafah selepas aku 30 tahun. Jadi Muawiyah mengatakan, ana awwalul muluk. Akulah yang pertama-tama di kalangan raja. Bukan lagi khilafah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata dah selepas dia 30 tahun tu akan jadi gigi menggigi. Tapi yang berlaku tu adalah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana sudah diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum iktadaitum. Sahabat aku seperti bintang, yang mana kamu ikut kamu akan dapat petunjuk. Jadi pada masa berlaku pentelingkahan, pada masa Sayyidina Osman, hak besarnya pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pentelingkahan tu sebelah menyebelah. Ada yang sebelah Muawiyah di kalangan sahabat yang wajib syurga. Tapi Nabi bukan kata hak sahabat tu seperti ni bintang. Bahkan Nabi akui 3 kurung yang pertama adalah sebaik-baik kurun. Nabi akui 3 kurung yang pertama sebaik-baik kurun. Nabi bersabda, khairu ummati al-qarnul ladzi yaluni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Sebaik-baik ummah kurung aku ni lah. Kurung aku, kurung sahabat. Kemudian kurung yang mengiri kurung aku, kurung yang kedua. Kemudian kurung yang mengiri kurung aku, kurung yang ketiga. Makna kurung yang pertama tu kurung yang diakui oleh Nabi sebaik-baik. Tapi berlaku pertelingkahan, sebab peringkat pertumpahan darah, yang mana semua tu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertelingkahan antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Muawiyah radhiyallahu anhu serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa ijtihad Sayyidina Ali yang tepat daripada ijtihad Sayyidina Muawiyah. Pada ijtihad Sayyidina Ali tepat.
Nak banding dengan ijtihad Sayyidina Muawiyah tu saja. Bila ijtihad tu betul 2 pahala, ijtihad salah 1 pahala. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Mereka yang ijtihad betul Nabi kata 2 pahala. Pahala ijtihad pahala betul. Mereka ijtihad salah 1 pahala, pahala ijtihad. Pada ni mana sama-sama berpahala lah, tapi ijtihad Sayyidina Ali yang betul. Itu pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi siapa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu? Sayyidina Muawiyah pernah Nabi bawa Sayyidina Muawiyah mengerjakan umrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Muawiyah, ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik-beradik kepada Sayyidatuna Ramlah radhiyallahu anha. Nabi pernah mengerjakan umrah berdua dengan Sayyidina Muawiyah. Siapa yang boleh kata Sayyidina Muawiyah tu sebarang-sebarang? Tapi ijtihad Sayyidina Ali lebih betul. Gitu je lah. Lepas tu apa sebenarnya berlaku? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang memaki hamun para-para sahabat radhiyallahu anhum. Sayyidina Muawiyah. Adapun Yazid anak Muawiyah, seingat-ingat saya tidak sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kalau silap wallah tengok semula waktunya. Cerita ni ada Sayyidina Muawiyah yang Nabi pernah bawa mengerjakan umrah berdua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas ada kurung yang ketiga. 3 kurung pertama yang Nabi akui itu sebab apa? Di 3 kurung pertama i'tiqad salib. I'tiqad salib. Di 3 kurung yang pertama i'tiqad salib. Pertelingkahan ada pada perkara ijtihadi, dia panggil perkara ijtihadi. Sahabat ni ijtihad seumpama ni, sahabat ni ijtihad seumpama ni, benda yang ijtihadi. Adapun bab pegangan, tu hak qat'i, hak utuh, tak ada ijtihadi tu. Jadi di 3 kurung pertama hak diakui oleh Nabi pegangan solid. Nak jadi sebaik-baik ummah Nabi mestilah berpegang dengan akidah yang sebenar. Sebab Nabi akui 3 kurung yang pertama adalah selebih-lebih kurung. Sebab apa? Berpegang dengan akidah yang sebenar. Jadi kita nak jadi selebih-lebih ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi kata khairu ummati, selebih-lebih ummah aku, 3 kurung yang pertama tu. Kita kurung yang kemudian nak dapat khairu ummati, berakidah dengan akidah 3 kurung yang pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian akidah kemudian yang melandas kepada akidah di 3 kurun yang pertama. Cuma adalah perkara-perkara yang ada sedikit perbezaan. Contohnya berkaitan dengan ayat mutasyabihah. Situ ada sedikit perbezaan antara 3 kurun yang pertama dengan kurun yang kemudian. Itu semua diiktiraf belaka di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Hak ayat yang mutasyabihah. Ayat yang muhkamah satu saja. 3 kurun yang pertama sampai kiamat satu saja pegangan hak ayat muhkamah. Contohnya bab qada qadar, satu saja. Bukan daripada 3 kurun yang pertama sampai ke kiamat, daripada Nabi Adam AS sampai kiamat, satu saja pegangan. Pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nak termasuk dalam khairu ummati, selebih-lebih ummah Nabi, pastikan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kurung yang kemudian tu pula dia berlebih kurang lah, berlebih kurang. Tetapi orang dahulu dia akan lebih daripada orang yang kemudian sampai hari kiamat. Orang yang dahulu dia akan lebih daripada orang sampai hari kiamat, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin illa wallazi ba'dahu syarrun minhu." Nabi kata, "Ma min yaumin", tidak adalah daripada satu hari, illa wallazi ba'dahu syarrun minhu, melainkan hari yang kemudiannya lebih buruk daripada yang hari yang sebelum. Maknanya dia akan bertambah kurang kelebihan dia, bertambah kurang kelebihan dia. Ada ni.
Jadi dia turun tu, sebab itulah kita jangan nak petikai orang-orang yang terdahulu. Petikai orang-orang yang terdahulu sebab apa? Sebab dia akan turun, dia akan bertambah kurang. Bertambah kurang kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selepas daripada Khulafaur Rasyidin hak 4 mengikut turutan Khulafaur Rasyidin hak 4, kemudian 6 orang yang Nabi kita mengkhabarkan dengan tentu masuk syurga, mana iaitu Talhah bin Abdillah. Talhah bin Abdillah. Yang kedua Zubair bin Awam. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Kita Abdurrahman bin Auf ni kita masyhur lah, sahabat Nabi yang paling kaya. Abdurrahman bin Auf, selain daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kaya. Di antara sahabat Nabi yang paling kayanya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang mana Abdurrahman bin Auf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni biras tukar dengan besang ni anak dengan anak nikah dah. Sebab isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahshin itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adik-beradik kepada Zainab binti Jahshin menjadi isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Hamnah binti Jahshin. Hamnah binti Jahshin ni pula isteri kepada Talhah bin Abdillah. Nombor 1 ni. Yang pertama Talhah bin Abdillah, nombor 2 Zubair bin Awam, nombor 3 Abdurrahman bin Auf. Ni bilangan ni, bukan kedudukan sahabat, ni bilangan saja. Hak baki lagi 6 sahabat yang wajib syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Hamnah binti Jahshin isteri kepada Talhah, adik-beradik pada Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ni lah bekas isteri kepada Zaid bin Harithah. Kita maklum kisah tu kan. Yang mana Zainab binti Jahshin ni adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ibu sama ibu adik-beradik. Ibu Nabi Aminah dengan ibu kepada Zainab binti Jahshin adalah adik-beradik. Jadi sepupu ibu adik-beradik lah. Jadi Hamnah binti Jahshin isteri pada Talhah, kemudian Habibah binti Jahshin isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Ummu Habibah, Zainab, Hamnah dan Ummu Habibah. Ummu Habibah ni lah isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Yang mana kisah 3 beradik ni masyhur kerana ketiga-tiga ni ada darah istihadah. Ketiga-tiga ni ada darah istihadah. Hadis yang diriwayatkan daripada Hammah binti Jahshin menceritakan bahawa aku ni kena darah istihadah. Hamnah binti Jahshin isteri pada Talhah bin Abdillah. 3 beradik tu kena penyakit darah istihadah. Yang mana satu-satunya isteri Nabi yang kena darah istihadah adalah Zainab binti Jahshin. Yang mana diceritakan dalam kitab pada masa sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam lingkungan 10 orang saja sahabat perempuan yang kena yang keluar darah istihadah. 10. Termasuk ni 3 beradik Zainab Ummul Mukminin, Hamnah dan Ummu Habibah binti Jahshin. 3 beradik ni
kena penyakit darah istihadah. Jadi kira Talhah Abdul Rahman bin Auf, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil birah belakalah tu, dipanggil birah, isteri sama isteri, adik beradik. Yang empat Sa'd bin Abi Waqqas, yang kelima Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni mana kurang disebut. Kurang disebut Sa'id bin Zaid, kurang disebut hak kisah Sa'id bin Zaid. Walau sebenarnya hak Sa'id bin Zaid ni kisah dia masyhur sebenarnya, tapi kita tidak menyedari kisahnya masyhur. Ingat tak kisah hak Sayyidina Umar pukul adik ipar dia tu sebelum masuk Islam tu lah. Kan nak pergi bunuh Nabi SAW kan. Maka orang pun tanya tengah jalan, nak ke mana nak bunuh Nabi SAW. Orang pun hasuklah dianya. Oh, nak bunuh Nabi, adik kamu tu ikut Nabi. Gitu. Dia nak pergi bunuh Nabi, adik dia sendiri ikut Nabi dah. Tu di rumah adik dia tu, dengar adik dia sedang membaca Al-Quran. Kan kisah tu kan. Hak dipukul adik ipar dia sampai berdarah. Siapa adik ipar dia? Ni Sa'id bin Zaid. Ini adik ipar pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang kena pukul tu. Tapi kisah Sa'id bin Zaid ni dia agak kurang orang kurang mengenali. Dia ada kisah-kisah dia juga hak Sa'id bin Zaid ni. Dan Ubaidah Amir Al-Jarrah, tu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Yang mana kisah Ubaidah Amir Al-Jarrah ni daripada anak orang yang kaya. Kemudian ikut Nabi SAW dalam keadaan tak ada harta benda pun. Ubaidah Amir Al-Jarrah, yang mana ayah dia Al-Jarrah tu pada masa peperangan Badar, dia sengaja nak cari mana anak dia. Peperangan Badar ni yang berperang tu anak beranak belaka. Yang berperang tu anak beranak belaka yang berperang tu. Tak ada orang lain yang berperang tu. Jadi Al-Jarrah ni belah kapi, dia nak cari juga ni Abu Ubaidah ni, Amir Al-Jarrah ni. Abu Ubaidah nama dia Amir bin Al-Jarrah. Jadi nak cari juga anak dia. Anak ni cari orang kafir Mekah lain lah. Takkan nak berlawan ayah. Kan kafir ramai kan, kenapa nak cari ayahnya? Jadi Ubaidah Amir ni dia cari orang lain, cari kafir Mekah lain. Ayah Al-Jarrah ni nak cari anak dia juga. Ni nak bertetok dengan anak juga. Akhirnya dah ayah dia cari, jumpa lah. Berhadapan lah. Akhirnya matilah ayah di tangan anak. Ini kisah Ubaidah Amir Al-Jarrah. Ada satu buku tu, satu buku budak-budak. Dok mana tulisan tu untuk budak-budak lah, tulisan besar. Ada kisah belaka ni, 10 sahabat yang wajib syurga ni. Ada kisah belaka. Mana kita kata buku budak-budak ni sebab dia buku dalam tu tulisan besar-besar. Jadi macam nak suruh budak-budak baca. Tulisan besar-besar. Tapi ceritaan di dalam tu agak lengkap jugalah. Agak lengkap. Cerita 10 orang sahabat yang wajib syurga, tapi buku satu-satu lah. Buku tak campur. Buku Sayyidina Bakar, buku lain. Buku Sayyidina Umar, buku lain. Tapi mana lengkap? 10 orang sahabat yang wajib syurga ni lengkap. Dalam tu ada cerita hak Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah dibunuh ayah dia dalam peperangan Badar. Sebab ayah dia cari dia. Maka maklumlah, duka ceritalah bunuh ayah. Maka tu ayat Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ashiratahum. Tidak akan mendapati engkau ya Muhammad akan satu kaum yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat,
La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yang mengasihi akan mereka yang memusuhi Allah dan Rasul. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka yang memusuhi Allah dan Rasul ni bapak-bapak mereka, au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka. Tak ada. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari kemudian, hari kesudahan, mengasihi, menyayangi akan mereka yang memusuhi Allah dan Rasul. Kalau betul-betul beriman dengan Allah dan hari kesudahan, tidak akan mengasihi mereka yang memusuhi Allah dan Rasul, walaupun mereka ni bapak-bapak mereka dan anak-anak mereka. Ini ayat ni turun ni kepada Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Dia kata. Cuma ayat ni kalau kita tengok dalam kitab Wisyahul Afrah, siapa yang memusuhi Allah dan Rasul? Orang yang meninggalkan sembahyang. Asbab turun ayat adalah hak berlaku Abu Ubaidah dengan bunuh ayah dia tu. Tu asbab turun ayat. Tapi ayat ni umum. Tu asbabun nuzul dipanggil. Al-ibrah bi khusus, al-ibrah Allah. Apa ni? Hak pengiktibaran tu umum, bukan tertentu kepada asbab ayat tu diturunkan. Tak mari. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah, pengajaran Al-Quran ni bi umumil lafzi, dengan umum lafaz tu. La bi khususis sabab. La bi khususis sabab. Pengiktibaran bukan khas dengan sebab tu. Sebab di situ ayah kepada Abu Ubaidah ni dia memang memusuhi Allah dan Rasul. Tapi ibrahnya umum lapah ayat tu. Siapa yang memusuhi Allah dan Rasul? Di antaranya orang yang meninggalkan sembahyang. Dan kitab Wisyah, orang yang memusuhi Allah dan Rasul adalah orang yang meninggalkan sembahyang. Kalau orang betul-betul beriman, dia tak akan mengasihi mereka yang meninggalkan sembahyang, walaupun mereka tu bapak-bapak ataupun anak-anak sendiri. Ada ni. Mana kalau mak ayah tak sembahyang, orang yang beriman dengan Allah tidak akan kasih. Kenapa? Kerana tinggal sembahyang. Tapi sebagai anak dia wajib khidmat. Bagi anak dia wajib khidmat. Tambahan pula kalau orang tua tu uzur, dia wajib khidmat. Tapi orang tua uzur ni sebut asmayang dia tak ambuh. Contohnya, dia tak ambuh. Mana hati benci perbuatan meninggalkan sembahyang yang ianya adalah musuh Allah dan Rasul. Benci perbuatan walaupun mak ayah sendiri. Tapi khidmat tetap wajib khidmat. Dan nak bercakap kena jaga hati. Nak bercakap kena jaga hati. Pada ni tak ada cakap mudah-mudah. Tua dah, nak mati dah, semayang tak ambuh. Jangan cakap gitu. Nasihat kena nasihat. Nasihat wajib. Suruh makruf juga muka wajib. Ada saya kata je lah. Sebab dia level lain. Dia level ala kata. Kalau le ke bawah, anak hukum lalu lah kalau anak. Pada ni. Tapi le level ke atas, tak lewat. Macam suami isteri lah. Isteri tak semayang, suami kena ambil tindakan. Suami tak semayang, isteri beritahu saja. Tak boleh nak kata apa. Sebab itu level lain. Kena ni. Nasihat dia kena nasihat. Sebut dia kena sebut. Tapi kena jagalah adab. Sebab apa? Sebab suami itu level lain. Adapun isteri tak semayang, tu tanggungjawab suami. Suami kena hukum. Jadi macam anak dengan mak ayah. Mak ayah tak semayang, kita kena cakap baik-baik.
Kalau terasa hati sungguhlah dengan anak dia seorang bapa, dia sebut bab semayang seumur, itu tak salah tu. Dia terasa hati kita suruh semayang. Dia terasa hati sebab kita kasar, itu salah kita. Kasar ada orang, dia kasar, dia belebel kepada mak ayah dia, tak mau semayang. Oh, tua-tua nak mati esok sekarang, semayang tak mau, nak pergi ke mana, nak masuk neraka ke? Dia belebel ke mak ayah dia, macam dia belebel ke anak dia. Tak boleh gitu. Kena jaga hati, wajib tu, kena jaga hati. Tapi kalau dia terasa hati kerana sentiasa nasihat, tak salah kita. Dia terasa hati kerana cara kita berkata-kata dengan kasar, itu salah kita. Tapi walaupun mak ayah kita sendiri, tapi tak semayang, memusuhi Allah dan Rasul, tidak akan mengasihi. Sama juga dengan anak-anak, gitulah juga. Janganlah kerana anak sayang semata-mata walaupun tak semayang. Maknanya nak ambil tindakan tak boleh dah sebab dia besar dah. Nasihat sentiasa, marah sentiasa, dia pun akhirnya bosan dengan duduk belebeh semayang, dia pun nak pindah keluar daripada rumah mak ayah. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab punca balak sudah keluar daripada rumah kita. Sebab bila balak ni turun, al-bala iza nazala amma. Balak turun, dia akan kena belaka. Nikmat turun, kena ke orang, kepada seseorang. Nikmat turun akan kena pada satu-satu, akan dapat pada satu-satu orang. Balak turun, dia kena belaka. Nikmat kalau turun, dapat pada seorang. Tapi kalau balak turun, kena belaka. Jadi punca balak dalam rumah tu ada musuh Allah dan Rasul tak semayang. Dia nak keluar, nak hidup sendiri. Alhamdulillah, takut turun balak. Kerana punca ada musuh Allah, musuh Rasul dalam rumah, kerana tak semayang. Tiang agama, meruntuhkan agama. Ni tak semayang je tak semayang. Ya ingang je tak semayang. Jadi yang kita Aisyah, hak ayat yang asal turun, hak kisah Abu Ubaidah ni, digi pada orang yang musuh Allah dan Rasul ni adalah orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi molek kisah sahabat 10 ni, kita kena cari buku lah, biar anak-anak kita baca. Tahu kisah Sa'id bin Zaid, kisah Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin Abdullah, Sa'd bin Abi Waqqas. Biar mereka tahu 10 orang sahabat yang dijanjikan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabi'un, yakni yang berjumpa dengan sahabat, kemudian kurun tabi'un, dan satu kurun itu 100 tahun lamanya. Kemudian orang yang kurun, kemudian kurun tabi'un, kemudian kurung, kemudian sekurung hingga sekarang. Tu susunan dia satu kurung. Dia selepas daripada 10 orang sahabat wajib syurga, turun pula kepada sahabat yang menyertai peperangan Badar, kemudian sahabat yang menyertai peperangan Uhud, kemudian sahabat yang terbabit dengan bai'atul Ridwan. Kemudian sebelum sahabat yang menyertai peperangan Badar, sahabat yang sempat bersembahyang dengan 2 kiblat. Kan kiblat yang pertama adalah Baitul Maqdis, kemudian berpindah kepada Baitillah. Jadi sahabat yang lebihnya antara adalah sahabat yang sempat bersembahyang 2 kiblat. Sahabat yang sembahyang 2 kiblat. Sebab asal di Mekah, sembahyang di Mekah, sebab kita maklumlah sembahyang ni diwajibkan di Mekah pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi bila sembahyang Mekah menghadap Baitul Maqdis, tapi Nabi ni menghadap Baitul Maqdis dan kadang menghadap Baitillah. Jadi diduduk dalam keadaan menghadap Baitillah dan menghadap Baitul Maqdis. Bila hijrah ke Madinah, dia tak boleh dah. Dia tak boleh buat macam duduk Mekah. Kedudukan tu lah kedudukan.
Jadi Nabi ni mengintai-ngintailah sebab nak kepada menghadap Baitullah. Tu ayat yang memerintahkan supaya palingkan sembahyang kepada menghadap Baitullah. Jadi sahabat yang sempat sembahyang dengan dua kiblat, ini sahabat yang di antara yang lebih dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Maknanya sahabat yang sempat sembahyang dua kiblat ni sahabat yang masuk Islam daripada Mekah lagi, di kalangan Muhajirin. Dan di kalangan Ansar yang permulaan tu. Ansar yang permulaan tu kan, mula-mula Nabi ada di Madinah masih lagi menghadap Baitul Maqdis. Hak Muhajirin memanglah dia menghadap Baitul Maqdis. Di hak permulaan. Golongan Ansar pun hak mula-mula tolong Nabi pun sama juga, sembahyang menghadap Baitul Maqdis, kemudian menghadap Baitullah. Sahabat ni lah yang lebih selepas ada sahabat 10 orang ni, sahabat yang sembahyang kepada dua kiblat. Benar-benar pergi kepada sahabat yang terbabit dengan peperangan Badar, peperangan Uhud, sahabat yang terbabit dengan Bai'atul Ridwan. Ni kedudukan di kalangan sahabat dia berlebih kurang juga kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.